Assalamualaikum guys, welcome back. Mungkin masa hayat dia, anak ikan ni sangat menyantuni mak ayah dia atau suka tolong ikan-ikan sekeliling sampai membuatkan pemergian dia sangat dirasai sampai sekarang. Bukan setakat rasa dekat mulut je, tapi rasa pening owner restoran tempat dia membesar sebagai ikan show selama 11 tahun. Gurau je. Beberapa minggu lepas kecoh gila pasal isu ikan siakap kayangan yang berharga ribuan ringgit sampailah berhari-hari netizen dan juga media bercakap pasal ikan ni. Dalam masa yang sama, pihak berkuasa sebagai contoh KPDNHCP turun untuk siasat pasal hal ni, dan antara tindakan KPDNHCP ialah minta restoran tersebut untuk bagi surat tunjuk sebab dan juga dokumentasi berkenaan dengan operasi restoran tersebut. Update yang terbaru, KPDNHCP maklumkan restoran tersebut berdepan dengan tindakan undang-undang sebab gagal komplitkan dokumentasi sebagaimana yang diminta oleh KPDNHCP. Restoran berkenaan bakal didakwa mengikut Seksyen 53A Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Pada siapa yang tak faham apa tu mencatut macam aku, maksudnya ialah meletakkan harga yang tak munasabah dengan tujuan untuk mengaut keuntungan. Money, 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 money. Jangan main-main isu viral ni sampai menteri pun masuk campur tau. Ikutkan statement dari Timbalan Menteri KPDNHCP, Datuk Rossul Wahid, beliau maklumkan walaupun restoran tu bagi kerjasama yang baik pada mereka, tapi ternyata restoran tu gagal untuk sediakan dokumentasi, sebagai contoh risit-risit yang boleh support statement yang mengatakan harga ikan siakap tak pernah berubah sejak 3 tahun lepas, iaitu sebanyak RM16 sekilogram, walaupun restoran tu dah diberikan tempoh tambahan sebelum ni. Disebabkan restoran tu gagal untuk komplitkan dokumentasi dorang, restoran tu bakal berdepan dengan denda sebanyak RM50,000 sekiranya sabit kesalahan. Buat masa ni, kertas siasatan dah pun dibuka pada 17 November lepas dan akan diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan lanjut. Begitulah istimewanya ikan siakap yang dipilih sebagai santapan tu sampailah terlalu berat kesan yang ditanggung oleh tuan dia. Semoga isi ikan siakap tersebut dah aman dekat dalam loji Indah Water. Yang pertama, ini pengajaran untuk kita semua juga, terutamanya yang berniaga. Macam aku, member aku sendiri pun pernah cakap yang aku ni memang gila filing. Setiap documentation aku akan simpan dalam bentuk soft copy ataupun dalam hard copy yang memang aku akan susun ikut kategori dan juga tahun. Sebabnya pasal benda-benda macam ni lah, aku takut kalau jadi apa-apa, susah nak buktikan yang kita betul-betul buat kerja ikut prosedur yang sepatutnya. Kebanyakan detail pasal kerja ataupun benda-benda yang berkaitan, aku akan masukkan dekat dalam cloud storage supaya senang untuk akses dan serahkan pada siapa yang perlu. Pernah jadi satu kes yang mana aku berhenti kerja dari satu company ni dan pihak syarikat persoalkan beberapa projek yang aku handle. Aku balas balik dengan surat berhenti kerja yang mana aku rasa itu surat berhenti kerja yang paling tebal pernah aku bagi. Lebih kurang 80 muka surat lebih kurang macam tu lah kan, berserta dengan bukti dan juga result projek tu dengan timeline dari mula projek tu sampailah selesai. Sampai sekarang aku masih lagi simpan soft copy dan juga hard copy surat tu. Dan untuk info korang kena pastikan at least simpan segala dokumentasi termasuk receipt dan juga sebagainya dalam masa 7 tahun, sebab dalam kebanyakan kes utamanya dekat dalam bahagian cukai, diorang akan check aktiviti kita dalam 7 tahun. Itu setakat yang aku tahulah. Kalau kata ada update yang baru, korang boleh share dekat komen. Apapun, insyaAllah doa-doakan hujung bulan ni aku dengan family aku akan pergi bercuti dekat Langkawi. Kalau sempat, aku akan pergi ke kedai ni untuk merungkai misteri ikan siakap. Tapi confirm aku pergi sana, aku order nasi bujang je lah. Belum cukup aisap lagi nak makan siakap kayangan. Okay. Dan akhir kata pepantun, ambil wuduk, solat zuhur. Lupa pula hari Jumaat. Buat apa pun kena jujur. Moga hidup terus berkat. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Dengan hatiku yang hancur luka, biarlah